Okay, so nombor 1. Okay, nombor 1 dah selesai. 1 selesai. Nombor 2. Nombor 2 masih sama soalan poligon. Okay, so masih sama nak cari nilai X. Okay, nak cari nilai X. Okay, now dalam rajah 2 PQR ialah segitiga sama sisi. Yang ni segitiga sama sisi. Okay. Segitiga sama sisi. Ini 1, 2, 3. Maksudnya bila sebut segitiga sama sisi, awak ambil 180, awak bahagi 3. So awak akan dapat 60. Jadi sini 60, sini 60, sini pun 60. Tapi dah ada 20, maka sini baki dia 40 lah. Okey. Kemudian nak cari X di sini tau. Nak cari X di sini. Ini segi berapa? Segi 4 tau. 1, 2, 3, 4. Jadi awak tak payah pakai rumus N tolak 2 tu sebab kita tahu segi 4 adalah 360. Jadi ambil 360, tolak dengan 80, tolak dengan 110, tolak dengan 40 yang kita dapat sini, maka dapatlah X 130. Soalan yang senang. Okey. Nombor 3. Okey, ini adalah sudut tunduk. Dia tak suruh kira pun, dia tanya je. Okay, dalam rajah 3, PQ, RST, dua batang tiang tegak pada satah mengufuk. Okay. Nyatakan sudut tunduk titik Q dari S. Okay, dari S. Okay. Sudut tunduk Q dari. Awak kena fokus pada perkataan dari. Bila perkataan dari, maksudnya awak duduk di S. Awak duduk S, awak duduk di S, awak tengok Q. Maksudnya awak tunduklah sebab dia sudut tunduk. Tengok bawah. Awak ni berdiri kat sini, ni mata awak kat sini, ni mata kamu. Kamu tengok Q. Kamu tengok Q nah. Ingat dari tu kamu duduk. Dari S kamu tengok Q. Macam tu. So kamu tengok Q. Sudut yang mana? Sudut mesti dekat S. Kalau dari S, sudut tu di S. Maksudnya sudut di sini. Bukan di sini ya. Ini bukan dia. Ini bukan. Jangan ambil sudut kat sini. Okay. Dia kena ambil sudut dekat sama dengan garis mengufuk ni. Mengufuk kamu ni, garis mengufuk ni kat mata kamu. Lepas tu kamu tengok bawah. Sudut dia kat sini. Ni sudut dia. Ini sudut tunduk. Jadi sudut tunduk dia adalah PSQ. PSQ. Katakan contoh cikgu bagi sekarang, cikgu bagi contoh lain, sudut dongak. Okey, sudut dongak. Cikgu buat ayat dengan sudut dongak S dari Q. So sekarang kamu duduk di mana? Cikgu kata dari Q. Sudut dongak S dari Q. Maknanya kamu duduk di Q, kamu tengok S. Ni sekarang kamu dongak, kamu tengok ke atas pula. Nak panah atas. Tadi sudut tunduk S, sudut tunduk Q dari S, kamu duduk di S. Yang penting kamu bila kamu lukis tu, kamu buat anak panah. Jadi kamu tahu kamu tengok di mana. Okey, contoh tadi. Sudut tunduk titik Q dari S. Ni dari S, kamu buat garisan dari S, anak panah ke bawah. Itu tunduk. Kamu duduk di S, kamu duduk tengok bawah. Tetapi kalau cikgu tukar ayat ni, sudut dongak S dari Q, bermakna kamu duduk di Q, kamu tengok S. Anak panah ke atas. Okey. Kalau kata sudut dongak, kamu duduk di Q, garisan mengupuk di Q, sudut dia kat sini. Kalau sudut tunduk Q dari S, awak duduk di S, garisan mengupuk, sudut dia kat sini. Macam tu. Itu beza dia, sudut dongak dengan sudut tunduk. Okey, nombor 4. Okey, soalan nombor 4 ini adalah soalan ungkapan pecahan algebra ya. Okey. Dia macam pecahan biasa. Kalau cikgu laju, sila beritahu. Dia macam pecahan biasa, kamu tengok bila dia ada tolak, kamu kena tahu bawah mesti sama. Senang je. Bila tolak, bawah mesti sama. Okay, so kita bagi sama kat bawah dia.
Okey, nampak ni 12, ni 4. Maka nak bagi jadikan 12 macam mana? Darab Darab 3. 3. Pandai, darab 3. So, 3 kali 1, 3 tolak. Ini bila tolak macam ni ya, macam ni tolak. Maka, bila awak keluarkan daripada bracket ni, negatif 7. Cikgu, bukan kena darab 3K ke? Oh sorry, 3K. Sorry, terima kasih. Jadi 3K. Lepas tu ni negatif ni 7. Okay, negatif 7. Lepas tu ni negatif dengan positif ni, dia akan jadi negatif K. Kalau awak keluarkan kurungan, awak buat tambah, maka automatik awak akan dapat salah lah. Okay, so yang ni berhati-hati. Masa nak buka kurungan ni, awak kena tengok kat luar ni. Kalau negatif dengan positif, dia akan jadi negatif. Okay, so per, bila kita dapat 3K dengan 4K, 12K kuasa 2 kan? So 12K kuasa 2. So mudah saja. 3K tolak K. So 2K tolak 7 per dengan 12K kuasa 2. So senang saja. Okay, so soalan ini pula. Okay, sama juga. Okay, sama juga. Kita nak permudahkan. Soalan ni dia suruh kita permudahkan. Maka kamu kena kembangkan yang ni dan juga yang ni. Yang ni nak kembangkan macam mana? Dia ada dua kaedah. Kaedah yang pertama sama ada awak buat 3x tolak 2 y dan 3x tolak y. Dua berkurungan. Kaedah yang kedua kamu terus 3x tolak y kuasa 2 ni kita buat kaedah cepat. Bermakna apa yang kaedah cepat tu macam mana? 3 ni kamu kuasa 2. Jadi 3 kali 3 lah kuasa 2 lah. 9. Jadi 9x kuasa 2. Okey. Kemudian yang kedua kita darab pula. Tadi kita kuasa ni darab. 3 kali 2, 6. Jadi 6 darab dengan y pula. Jadi negatif 6 xy. Yang belakang kita kuasa pula. Y kuasa 2. So dapat y kuasa 2. Ini kaedah cepat. Kalau awak tak biasa dengan kaedah cepat, awak kembang macam biasa. Ini lambat sikit lah. So 3x kali 3, 9x kuasa 2. 3x kali dengan y, negatif 3xy. Y dengan 3x jadi negatif 3xy. Negatif y darab negatif y, positif y kuasa 2. So 9x kuasa 2 tolak 6xy tambah y kuasa 2. Dia sama, nampak? Dia sama sahaja. Jadi kamu terpulang kaedah mana yang kamu nak. Yang cepat ataupun yang lambat sikit. Okey. So cikgu teruskan 9x kuasa 2 tolak 6xy tambah y kuasa 2. Yang ni kita darab masuk dalam. Negatif y kali x, negatif xy. Negatif darab dengan positif, negatif y darab dengan 2y, 2y kuasa 2. Okay, negatif, positif, negatif. Okay, sekarang kita cari yang sama. Kita cari yang mana sama. Okay, so yang ni dengan yang ni. Tak faham bagi tahu ya. Kalau cikgu laju abang. So negatif 6xy dengan ni sama. Kemudian yang ni dengan yang ni. Kita susun ya. Kita susun 9x kuasa 2. Negatif 6 dengan negatif 1xy. Negatif 7xy. Y kuasa 2 dengan negatif 2y maksudnya y kuasa 2 tolak 2y kuasa 2 maksudnya 1 tolak 2. 1 tolak 2 adalah negatif 1. Okay, jadi negatif y kuasa 2. Itu dapat jawapan dia. Okay. Kamu tak tanya, saya anggap kamu semua faham ya. Soalan ni. Okay.
Rajah 6 menunjukkan bilangan pen dan bilangan kemeja T yang dibeli oleh Rahman. Harga sebatang pen, harga sebatang pen. Harga sebatang pen RMX. Harga sehelai T RMY. X dan Y. Jumlah harga barangan yang perlu dibayar oleh Rahman ialah RM260. Tulis persamaan bagi harga kemeja T dalam sebutan harga pen. Okay. So dia suruh kamu buat persamaan harga kemeja T. T tu Y. Maksudnya Y sama dengan lah dalam sebutan pen, sebutan X. Okay, so kita susun dulu. So dia beli pen 26 batang. So bermakna 26X. Dia beli kemeja 13, maksudnya tambah 13Y. Sama dengan berapa? 260. Ini kamu kena faham dulu. Okay, yang ni kena faham dulu. Bila kamu dah faham, baru kamu boleh susun apa yang dia nak. Bila dia kata dia nak kemeja T, maksudnya dia nak Y lah. Kalau dia nak. Sekejap ya. Okay, so kita sambung lah, sorry. Okay, tadi kat mana? Okay ni. So dia nak tuliskan persamaan dalam harga kemeja T. Maksud ini kita dapatlah persamaan dia iaitu 26X tambah 13Y sama dengan 260. Okay, sekarang kita nak cari Y. Maksudnya kita tinggalkan Y ni lah. 13Y sama dengan 260 tolak 26X. Okay, so di sini dia memudahkan. Jadi kita, ini sifir berapa yang kamu nak mudahkan, kita bahagi dengan 13 lah. Bahagi 13, yang ni bahagi 13, yang ni pun bahagi 13. Okay, so 13Y bagi 13, awak akan dapat Y. Yang ni 260 bagi 13, so awak akan dapat 20. 26 bagi 13, awak akan dapat 2X. So ini jawapan dia adalah D. Okay. So soalan nombor 7. Soalan nombor 7 ni kita boleh guna kalkulator. Okay, kita guna kalkulator yang alpha X tu. Okay, kita guna kalkulator dengan pakai alpha X. Ingat lagi tak yang cikgu bagi tahu hari tu cara nak guna kalkulator pakai alpha X tu? Siapa yang dah lupa? X ni awak tekan kalkulator alpha X. Kemudian per awak tekan ABC kan, alpha X. Tapi yang penting kurungan tu kena penting. Kamu buat kurungan, lepas tu kamu tekan alpha X. Lepas tu kamu tekan per 3, tutup kurungan. So awak tambah 3, sama dengan ni kamu tekan alpha calculate. Bila tekan alpha calculate dia akan keluar sama dengan. Lepas tu 8
tolak 2. X ni awak tekan alpha X. Lepas tu nak dapatkan jawapan, awak tekan shift. Shift, calculate 2 kali. So awak akan terus dapat jawapan dia. Okay, boleh cuba? Dapat tak? Cikgu boleh ulang tak? Okay, first X ni, X yang pertama ni awak tekan alpha X. Okay, dekat kalkulator kamu cari alpha X. Yang penting kurungan dulu, lepas tu alpha X per tekan ABC tu and then buat 3, tutup kurungan. Kemudian tambah 3. Nak dapatkan sama dengan tu alpha calculate. Calculate tu yang CALC tu dekat kalkulator awak. Okay, so dia akan awak sama dengan. Kemudian awak tekan 8, awak tekan tolak. Lepas tu 2 alpha X lagi sekali, awak akan dapat 2X. Okay, awak akan dapat 2X. Kemudian awak jangan tekan sama dengan apa, awak tekan shift calculate 2 kali. Dapat. Dapat ha? Dapat cikgu. Okay, good. So cikgu teruskan. Nombor 8 pula. Ini sama. Ini nombor 8 senang saja. Kita tekan kalkulator saja, tapi cikgu tunjuk juga. Cikgu nak tunjuk semua. Cikgu tak nak tinggalkan supaya nanti yang mudah ke, yang susah ke, semua kamu boleh jawab. Ini yang pertama 10 yang pertama ni semua soalan mudah-mudah. Okay, now ungkapkan dalam bentuk termudah. Okay, so sekarang 30Y kuasa 2 tolak 3Y tolak 6. Bila kita tengok dekat jawapan ni, semua dia dah dikembangkan, nampak? Dia ada keluar 3, keluar 3. So sekarang ni kita ambil 30 ni semua kita bahagi dengan 3. Jadi, okay, 3 10Y. Okay. Kuasa 2 tolak Y tolak 2. Okay. 10Y kuasa 2 ni darab dengan 3, 30Y kuasa 2. Y darab dengan 3, 3Y. 3 darab dengan 2, 6. Okay, so sekarang sampai kat sini kita tekan kalkulator lah. Okay, kita tekan kalkulator untuk EQN tu. EQN degree. Tekan mod EQN, tekan nombor 1 dan cari degree, tekan nombor 2. Dia tanya A kan, so A kita 10, B negatif 1, C negatif 2. So awak akan dapat 1/2 dengan Negatif 2/5. ya. Okay, so kita tahu lah bila dia macam ni, tengoklah kat jawapan. Dekat soalan. Tolak 1. Kita tengok dekat, bila kita buat soalan objektif, kita boleh tengok kat jawapan kita terus. Okay, kita tak perlu buat jalan kira yang panjang, kita terus tengok jawapan. Kalau 1/2 maksudnya 2Y lah. Kalau positif dia akan jadi negatif. Okay, kalau negatif dia akan jadi positif. Sekarang ni dia ada 2. Dia ada 2 nak kelirukan kamu. 2 jawapan yang sama. Okay, 2 jawapan yang sama. Kalau kamu tak faham konsep negatif positif, ada yang akan pilih C. Sebab bila tengok positif di sini, terus dia akan ambil, jawapan dia C. Negatif, so kalau kamu faham konsep, bila jawapan kamu positif, di sini bila masuk atas ni, dia akan jadi tolak. Dia akan jadi tolak 1 bila positif, sini positif. Kalau negatif, dia naik atas, dia akan jadi positif. Ini konsep yang kamu kena faham lah. Okay, so now cikgu teruskan untuk soalan 9. Okay, untuk soalan 9. Boleh juga guna kalkulator. Kalau tak nak guna kalkulator, kita kira dia cepat je. Okay, yang 4 ni naik atas. So 11 tolak X.
lebih besar dan sama dengan 8. 4 darab 2, 8. 4 darab dengan 5, 20x. Dia macam tu. Okay. So now, x pindah ke sana. Negatif x tolak 20x lebih besar dan sama dengan 8 tolak 11. Okay. So now, negatif 21x. Yang ni 3. Negatif 3. So bila negatif ni kita pindah ke kanan, automatik simbol ni akan terbalik. So x, dia akan terbalikkan simbol dia macam tu. So negatif 3 per dengan negatif 21. So x lebih kecil dan sama dengan 1/7. Awak jangan tersilap nak terbalikkan simbol dia ni, simbol ketaksamaan ni. Kalau ada negatif dekat sini, automatik simbol ketaksamaan ni awak kena terbalikkan. Okey, kena terbalikkan. Kalau tak terbalikkan, awak akan dapat jawapan B. So salah lah. Okey, nombor 10 pula. Nombor 10, bila tengok dekat jawapan pilihan, semua sama. Kamu tengok kat jawapan pilihan dia, semua sama. Yang membezakan dia ada simbol ketaksamaan sahaja. Sebelum kamu nak tentukan yang mana, kamu tengok dulu di sini. Tengok dulu garis nombor ni. Kalau kata bulat ni kosong, so maksudnya negatif 4 tak termasuk. Kalau bulat ni hitam, dia termasuk dengan 1. Jadi jawapan dia di sini, negatif 3, negatif 2, negatif 1, sifar dan 1. 4 tak ada. Jadi kita tengok di ruang jawapan. Okey, kita tengok 1 je. 1/2K darab negatif 2, kita nak darab naik atas. So kamu akan dapat negatif 4 kan? So K lebih besar pada negatif 4. Semua samalah sebab semua sama. Yang ni K lebih besar, yang ni lebih besar dan sama negatif 4. Yang ni lebih kecil dan sama. Yang ni lebih kecil daripada negatif 4. So dia tak boleh ada sama di bawah ni. Okey, sebab dia bulat kosong. Bulat kosong dia lebih kecil atau lebih besar saja. Okey, bulat kosong, simbol ketaksamaan dia macam ni je. Kalau dia hitam, simbol ketaksamaan mesti ada sama macam tu. Itu je kamu nak cam. Jadi kalau kamu tengok ruang jawapan ni, jawapannya sama ada A atau D sahaja. B dan C tu bukan. Okey. So jadi tapi D tu dia kata lebih kecil. Padahal ini kalau nombor negatif ke kanan adalah lebih besar. Lagi besar nombor dia besar, dia kecil. Kalau nombor kecil tu maksudnya besar. Negatif 5 dengan negatif 3, negatif 3 lebih besar. Okey, jadi simbol dia tu, K tu mesti lebih besar sebab dia bergerak ke kanan. So jawapannya adalah A lah. Okey, so nombor 11 pula. Kalau ada soalan tanya ya. Okey, soalan nombor 11 ini adalah return of investment. Tingkatan 3 punya pengurusan kewangan. Okey. Puan Atina membuat pinjaman peribadi sebanyak 60,000 daripada Bank Amanah dengan kadar faedah 6% setahun. Okey. Tempoh bayaran balik adalah 7 tahun. Hitung ansuran bulanan yang perlu dibayar oleh Puan Atina. Okey. So pinjaman peribadi 60,000, kadar faedah 6% setahun, tempoh bayaran balik 7 tahun. Dia nak berapa bulan ansuran bulanan yang dia kena bayar. So first kali awak cari dulu dia punya faedah dia dulu. Okey, so 60,000 ni awak darab dengan 6% iaitu 0.06. So awak akan dapat 3,600. 3,600 tu setahun. Bila kita darab dengan 7 tahun, kita akan dapat 25,200. Itu faedah dia. Okey, kemudian dia pinjam 60,000. Awak tambahkan dengan pinjaman itu, so sekarang dia hutang sebanyak 85,200. Okey, 85,200. So sekarang dia buat pinjaman
lama 7 tahun. Jadi kita atas setiap bulan dia kena bayar banyak mana. So mula-mula awak bahagi dengan 7 dulu. Okay, so 85,200 awak bahagi dengan 7. So awak akan dapat setahun kan. Bila dapat setahun tu, awak tekan kalkulator, awak akan dapat 12,107 1.4, 2857. Okey, itu setahun. So sekarang kita nak bulan. Kita bahagi pula dengan 12. Okey, lepas bagi 12 awak akan dapatlah yang ni, 1,014 ringgit 29 sen. Awak cuba buat tak? Sebab tekan tak? Kalau tak cuba awak tak nampak lah. Okey, ada soalan tak? Cikgu, Ya. boleh ulang ke? Okey, saya ulang ya. Okey. Ini return of investment, maksudnya kita nak tengok kejap ya. Sekejap. Okey. Mula sekali, dia buat pinjaman 60,000. Okey, dia buat pinjaman 60,000. Kadar faedah 6% setahun. Okey. Tempoh bayaran balik 7 tahun. So sekarang kita nak cari ansuran bulanan. Jadi mula 60,000 ni, okey 60,000. Awak kali dulu dengan dia punya faedah dia. Okey, so 0.06 lah. Okey. So 60,000 darat dengan 0.06. So awak akan dapat 3,600 ni setahun. Sekarang dia 7 tahun. Awak darat pula dengan 7. Okey, darat dengan 7. So awak akan dapat 25,200. Okey, 25,200 ni kita tambah dengan 60,000 ni. Okey, tambahkan dengan 60,000. So awak tambahkan dengan 60,000. Awak akan dapat 85,200. Okey, ini dia jumlah pinjaman dia termasuk faedah. Okey. Sekarang dia pinjam selama 7 tahun. So awak bahagikan dengan 7. Okay, jadi 85,200 kita bahagi dengan 7. Lepas kita bahagi dengan 7, kita dapat setahun. Bila nak bahagi bulan, awak bahagi pula dengan 12. So awak akan dapat jawapan dia. Okay. Boleh? Faham cikgu. Okay, good. Okay, now soalan 12. Soalan 12 pula, jadual 12 menunjukkan pembelian saham oleh Rafiqah dengan 3 harga yang berbeza. Okey, so saham yang pertama harga seunit RM1.32 sen. Yang ni RM1.40 sen, RM1.38 sen. Apa yang dia minta adalah kos purata. Jadi awak darat sahaja. Darat je 4,500, awak darat dengan RM1.32 sen. Kemudian tambah, kena tambah, lepas darat awak tambah. Okey, 5,000 darat dengan RM1.4 kupang, tambah 8,000 darat dengan RM1.38. Bila awak dapat jawapan dia, okey, bila dapat jawapan, kita nak dapatkan purata. Nak dapatkan purata, jangan bahagi 3 pula. Awak tambah yang 4,500, tambah dengan 5,000, tambah dengan 8,000. Okey, so baru awak bahagi dengan tu, dapatlah dia punya purata dia. Okey, sekarang cikgu tengok ya. 4,500 awak darat dengan RM1.32 sen. So awak akan dapat 5,940. So awak akan tambah 5,000 darat dengan RM1.40 sen. So awak akan dapat 7,000. Tambah 8,000 darat dengan RM1.38 sen. So awak akan dapat 11,000
40. So tambah semua ni. Okey, tambah semua. Tambah. So awak akan dapat 23,980. Okey, awak akan dapat yang ni. Nak dapat harga purata seunit, kita bahagi dengan jumlah unit yang dia beli. So 4,500 tambah dengan 5,000 tambah dengan 8,000. Okey, 4,500 tambah dengan 5,000 tambah dengan 8,000. So awak akan dapat 17,500. Yang ni bahagi dengan 17,500. Okay, jadi 2,3980 bahagi, so awak akan dapatlah RM1.37. Okay? Boleh? Awak kena ikut masa cikgu sebut tu awak tekan kalkulator, so awak akan dapatlah. Ada soalan tak? Ada soalan nak tanya tak? Tak ada cikgu. Okey. Apa nanti cikgu akan hantar rakaman ni, awak boleh tengok semula lah. Okey, soalan 13. Soalan 13 ini adalah soalan bentuk piawai. Okey, so cari dia nak lantai ni berbentuk segi empat tepat. So lebar 3,600 cm, panjang 4,000. So lantai ini akan ditutup dengan jubin yang bentuk segi empat sama 40. Kalau kata segi empat sama, so sekali luas dia 40 darab dengan 40 lah. So yang ni awak tekan kalkulator terus pun senang. Okey, mula-mula tekan kalkulator 4,800 darab dengan 3,600 sebab luas lantai tersebut. Lepas tu bila awak dapat jawapan, awak bahagilah dengan jubin ni pula 40 darab dengan 40. So awak akan dapat yang ni. Sekarang dalam bentuk piawai kita sama ada nak tekan kalkulator SCI tu ataupun awak gerak saja. 1, 2, 3, 4. Sampai sini 1.08 darab dengan 10, 04. Macam tu je. Okey, nombor 14 sama juga, masih yang sama. Yang ni awak kena faham skala. Dia bagi skala 1/500 tu. Okey, dia bagi skala ni kamu kena tengok betul-betul. Bagi panjang 20 meter. Lebar 15 meter. Dalam limiter tau. Bila dia kata hitung luas sentimeter square, maksudnya meter ni awak kena tukar kepada sentimeter. So 1 meter 100 cm, awak darab dengan 100. Awak akan dapat 2,000. Okey, 2,000 cm. Kemudian 15 meter darab dengan 100 dapat 1,500. Sekarang skala dia bagi 1/500. Kalau 2,000, kita bahagilah dengan 500. Okey, so maksudnya panjang ni 4 lah. Kalau 1,500, awak bahagi dengan 500, awak dapat 3. Jadi dalam bila kita buat skala ni, maksudnya ni 4/3 lah. Okey, 4/3 ni kalau darab balik dengan 500, awak akan dapat 2,000. 3 darab dengan 500 dapat 1,500. Okey, so sekarang dia nak luas dalam bentuk skala yang bagi ni. Jadi awak darab je lah 4 darab 3, awak akan dapat 12. Okey, soalan 15, soalan tangent kepada bulatan. Okey, tangent kepada bulatan. Rajah 15 menunjukkan sebuah bulatan diberi PST ialah tangent kepada bulatan di titik S. SURQ ialah sebuah sisi 4 kitaran diberi QS dengan SU sama. QS dengan ni sama panjang. So PQR ialah garis lurus. Okay, now cari hitung nilai TSU. TSU. Jadi sudut ni dia nak sudut ni TSU. Okay, TSU. Ni, TSU. Okay. Macam mana nak cari? Sekarang tengok ini. Sudut, bila kata segi 4 kitaran ni, dalam bulatan,
Okey, sifat kitaran bulatan. Awak tengok 112 ni, sudut yang bertentangan ni adalah 180. Jadi awak tolak 180 tolak 112 sama dengan 68. So sini dapat 68. Tadi kan segitiga sama kaki. Jadi 180. Okey. Awak akan tolak 68, dapat balik dah 112 ni kan. Nak dapat sudut ni, kita bahagi 2. So kita akan dapat 56. Okey, jadi konsep yang kita akan guna sekarang adalah konsep sudut di luar yang ni sama dengan sudut dalam ni. Okey, ini nama dia perentas. Okey. Ini tangent. Sudut dekat luar ni, awak tengok setentang macam tu, dia sama. Kalau sini 56, dekat luar 56. Okey, sudut di luar dengan dalam yang bertentangan dengan perentas ni adalah sama. Okey, kalau sini 56, sini pun 56. Macam tu. Okey nah? So jawapan dia 56. Ini konsep. Untuk bulatan ni kamu kena faham konsep dia. Konsep dalam tangental bulatan ni, bila kata tangent, sudut dekat luar ni automatik dia sama yang kat dalam segitiga ni. Itu konsep dia. Kamu kena faham konsep. Okey, seterusnya soalan 16 ni, soalan garis lurus pula. Dia tanya soalan ni, yang mana satu jawapan dia? Okey. Kita susun dulu dalam Y sama dengan MX tambah C. Yang ni kena faham dulu. Y sama dengan X tambah C. So ambil yang ni. 4Y tambah X sama dengan 8. Kita susun Y sama dengan X tambah C. Jadi Y ni kita tinggal 4Y. X kita pindah. So dia akan dapat negatif X tambah 8. Bila awak dapat negatif X, so kita tengok dekat ruangan jawapan. Kalau graf negatif, graf tersebut misalnya daripada kiri ke kanan. Bila kata kiri ke kanan, ada dua saja di sini. Sama ada A atau D. Yang ni bukan, yang ni pun bukan. Okey, A atau D. Sekarang kita nak tengok pitasan Y dia. Okey, daripada sini kita nak cari pitasan Y pula. Okey, now kita nak tinggalkan Y saja. Y sama dengan negatif X per 4 tambah 8 per 4. So ini adalah C. C adalah pitasan Y. Di 8 bagi 4 adalah 2. Okey, kita tengok dekat sama ada A dengan D. Yang manakah pintasan dia 2? So A lah. Yang ni negatif 2. So jawapan dia adalah A. Okey, seterusnya soalan 17. Ini soalan mudah saja. Soalan tak ada apa pun nak tengok. Cuma dia tanya apa hubungan. Kamu tengok anak panah masuk keluar ni banyak kan. Jadi hubungan banyak kepada banyak lah. Itu je, tak ada apa pun yang ni. Okey, so yang ni pula soalan 18. Nani perlu menghadiri suatu mesyuarat penting. Dia bertolak dari rumah pada jam 5.30 pagi. Jika dia sampai ke destinasi pada pukul 10 pagi dengan kelajuan 80 km per jam, hitungkan jarak dalam km. Okay, dia nak jarak dalam km. Jadi apa rumus yang kamu kena tahu iaitu yang ni. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Laju J per M. Ini kena ingat. Nak cari jarak, masukkan saja. Masukkan sahaja apa yang ditulis kat atas tu. Laju dia bagi 80. So buat 80. Jarak kita nak cari. Masa. Masa kalau 5.30 pagi sehingga 10 pagi, so berapa jam? Kamu tolak sajalah. Ambil 10. Kamu tolak dengan 5.30. So kamu akan dapat 4.3 kan. 30 minit ni adalah 0.5. Kamu jangan buat macam ni. Jangan bubuh 4.30. So lagi salah lah. Kamu kena buat 4.5. 30 minit adalah separuh adalah 0.5. So maksudnya di sini 4.5 lah. Sudah tak silang. Jarak 80 45 dapatlah 360. Okey, 19. Okey, soalan 19, soalan yang mudah saja.
Dia tanya antara trapezium A, B, C, D yang manakah bukan? Yang manakah bukan? Bukan ya, bukan. Image bagi trapezium P. Trapezium P ni, yang ni. Di bawah suatu pantulan pada pantulan tertentu. So kita tengok, okey. Sekarang yang ni, bila cikgu buat sini, Allah. Bila cikgu buat garisan pantulan dekat sini, so ini image dia. So A betul. Kalau cikgu buat pantulan dekat sini, D image dia betul. C pula cikgu buat pantulan dekat ni, so dapat. So tapi kalau B, dia dapat pantul mana-mana tak? So tak dapat. So jawapan dia adalah B. Senang saja. Okay, now yang ni pula adalah soalan min. Soalan min ni, okay, diberi satu set data 2.1, 3.2, P 5.5, 6.2. Jika min selepas setiap nombor tersebut didarab dengan 4. Okey, maksudnya 2.1 awak darab dengan 4, 3.2 darab dengan 4, P darab 4, 5.5 darab 4, 6.2 darab 4. Semua ni awak darab 4. Semua darab 4. Lepas tu sekali kita tambah. 2.1 darab dengan 4 dapat berapa? 8.4. 8.4. 3.2 darab dengan 4? 12. 12.8. 4 darab P, 4P. 5.5 darab 4? 22. 22. 6.2 darab 4? 24.8. So awak tambah semua. 8.4 ni poinnya 8.4 tambah 12.8 tambah 22 tambah 24.8. Tambah semua, awak akan dapat yang 4P jangan tambah lah. So awak akan dapat macam ni lah. 68 tambah 4P. Okay. Kemudian dia ada 5 nombor. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bahagi dengan 5. Kita bahagi dengan 5. Sama dengan yang ni. Min dia 17.2 ni. So jarak silang. Macam tu. Okay, faham tak? Dapat jawapan ni, tambah semua. So awak akan dapat 68. Okay, 68 tambah dengan 4P ni. 4P kamu jangan tambah, dia dapat 72P tak ya. 4P dia asing. 68 tambah 4P bahagi dengan 5. Kenapa bahagi 5? Sebab dia min. Min tu purata, kita bahagi dengan 5. Sama dengan 17.2 ni daripada mana ni dia bagi. Jadi 68 tambah 4P bahagi dengan 5 sama dengan 17.2. Ya, awak dapat silang lah. 17.2 awak dapat dengan 5. 86. 8 benar, tolak 68. Bahagi 4. Bahagi 4. Dapat 2. Dapat 4.5. Okay. Boleh ya? Boleh ya? Boleh. Okay. Okay. Kemudian soalan 21 ni pun sama. Kita tekankan kereta saja. Sekarang sebab dia dah bagi tau. Dia dah bagi punca dia negatif 2 di sini. Dengan negatif 4. So kita tambah 2 bahagi 2. So kita automatik kita dapat titik minim paksi simetri yang negatif 1 kan. Ini mudah. Kita buat cepat-cepat, kita tak payah sebab dia dah bagi jawapan, dia bagi dah. Dia bagi dah negatif 2 dengan 4. Awak tambah saja negatif 2 dengan 4, awak bahagi 2. Bila awak bahagi 2 automatik awak punya ini graf masam kuadratik awak macam ni. So tengah-tengah ni, okey, tengah-tengah ni adalah 1. Dia automatik kamu akan dapat 1. Sebab dia dah bagi. So maksudnya di sini 1. Okey, paksi simetri dia 1. Bila paksi simetri 1, kita cuma nak cari titik maksimum dia.
Bila nak cari titik maksimum, awak gantikan saja satu di dalam persamaan ini. Okey, gantikan satu di dalam persamaan ini. So, kita tekan negatif alfa kuasa 2 tambah 2 alfa x tambah 8. So, calculate, kita bubuh 1. So, awak akan dapat 9. Dapat tak 9? Dapat. So, titik maksimum dia adalah 1, 9. Kalau tak faham, cikgu boleh ulang. Kalau sini, yang 21 ni, awak just direct calculator. Okay, tak payah buat jalan kira. Mula, first ambil yang ni, mula-mula sekali, negatif 2 dengan 4 ni, yang dia bagi ni. Negatif 2 tambah 4 bagi 2. So awak akan dapat 1. Okay, awak akan dapat 1 ni adalah paksi simetri dia. So 1 ni awak ganti terus dalam persamaan ni. Terus tekan alpha x. So tekan negatif, tekan alpha x, awak kuasa 2. Kemudian tambah 2 alpha x tambah 8. So calculate, dia tanya x berapa kan, kita tekan 1. Itu dapat 9. So titik maksimum dia 19. Boleh tak ni? Cikgu, saya nak tanya. Contohlah kalau dia tak bagi yang negatif 2 dengan 4 tu, kita gunakan dia punya persamaan tu, kita cari paksi simetri dia negatif B per 2A kan? Kalau dia tak bagi. Dia tak bagi, awak boleh faktorkan yang ni. Awak boleh tekan Kalau kita tak mau faktorkan pun kita buat yang negatif B per 2A boleh kan? And then dapat jawapan, kita ganti masuk je lah. Boleh, sama aja. Sama ada awak nak buat negatif B per 2A pun boleh, awak nak cari faktor pun boleh. Ataupun dia bagi terus pun macam mana. Dia janji awak gantikan saja. Paksi simetri, awak ganti nilai X, automatik awak akan dapat titik maksimum. Boleh? Okay. Boleh. Nak dapat titik maksimum tu awak ganti saja nilai paksi simetri. Itu je yang penting. Okey. So ini penaklukan logik. Soalan yang mudah juga. Dia tanya nyatakan antijadian. Okey, kalau soalan implikasi ni, jika maka, yang jika tu adalah antijadian, yang maka tu akibat. So soalan ni dia nak antijadian. Antijadian dia yang depan lah. M tolak M sama dengan 7. Okey, so ni soalan set. Soalan ni pun mudah saja. Soalan ni mudah je ya. Soalan ni memang mudah saja. Tak ada apa pun. Okey, kita just masuk saja. Dia bagi sini nilai M 120, nilai S 85. Tapi isi yang ni dulu. Ini kena isi dulu. Titik bilangan persilangan. Bilangan M bersilangan dengan S tengah-tengah ni 36. Lepas tu M ni ambil 120 tolak 36. 120 tolak 36. So awak akan dapat 84 di sini. Kemudian S pula 85. 85 awak tolak 36. So awak akan dapat 49. Kemudian dia kata bilangan murid yang tidak meminati pancasila ni 15. Soalan dia hitung jumlah. Tambah je semua ni. Awak akan dapat 184. Cukup mudah. Okey, ini pula soalan. Ini subgraf. Okay, cikgu laju sikit. Okey. Atau berikut yang manakah bukan subgraf. Kamu kena faham bila soalan dia minta subgraf tu maksudnya graf yang lukis semula tak ubah apa-apa. Dia tak boleh ubah apa-apa. Okey, dia sub maksudnya dia tak lengkap. Graf yang tak lengkap tapi dia ambil dan tak ubah daripada graf yang asal. Kita cari yang bawah ni yang mana dia tak ubah langsung. Okey, cuba kamu tengok A. A I1, I1, I2, I2, I4, I4. Okey, ini betul. Ini subgraf. Dia tanya soalan bukan ya. Okey, yang ni I6, I6, I1, I2. Okey, ini pun sama. Okey, tengok yang nombor 3 pula. C pula. I3, sini I2. Automatik, so dia bukan subgraf. Sebab dia dah berubah daripada asal. Itu nak tengok. Subgraf ke bukan subgraf. Okey, so next question. Ini pula soalan asas nombor. Soalan asas nombor dia tanya digit 1.
Yang mana nilai terbesar dalam asas 10. Okay, bila asas 10, kalau asas 6 maksudnya 60, 61, 62, 63 macam tu. Kalau asas 7, 70, 7 semua sama. Sekarang dia nak hak yang nombor 1 je. Nombor 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini, 1 di sini. Kalau asas 6 yang keempat 6 kuasa 3 lah. Jadi 6 kuasa 3 awak akan dapat 216. Ni asas 7 sama juga tempat dia 7 kuasa 3. 7 kuasa 3 awak akan dapat 343. Yang ni asas 8. 0, 1, 2. 8 asas 2. 8 asas 2, 64. Dan yang ni 9. 9, sini 0, 1, 2. 9 kuasa 2, 81. Dia tanya yang manakah nilai yang paling besar? So jawapan dia adalah yang asas 7 ni lah. B. Okay, so 29. Soalan sekarang ini format baru ya. Soalan format baru sekarang memang dia ada ni. Dia suruh awak pilih yang bukan. Bukan. Okay, ini lagi tidak benar. Ini soalan format yang barulah. Jadi sekarang soalan ni dia suruh awak cari yang manakah tidak benar tentang perjalanan Ana. Ini soalan graf gerakan. Jarak, masa, perjalanan Ana dari rumahnya ke pejabat pos dalam tempoh 24 minit. Yang mana tak benar. Jarak di antara rumahnya dengan rumahnya dan pejabat pos 600. Okey, betul. Okey, ni betul. Ana bergerak dengan laju 35 meter per minit 9 minit pertama. Okey, 9 minit pertama. So dia kata laju. Laju jarak bagi masa kan. Ambil jarak 315 bahagi dengan 9. So awak akan dapat berapa? 315 bahagi 9. So dapat 35. Okey, so betul. B betul. C pula, Ana berhenti selama 4 minit dalam perjalanan. Betul tak berhenti 4 minit? Ni berhenti. 13 tolak 9, 4. So betul. So yang salah D lah. Dah A, B, C betul. D lah salah kan? Okey, so now next question. Okey, yang ini sukatan sirakan. Hitung julat antara kuartil. Okey, nak cari julat antara kuartil. Kuartil ketiga tolak kuartil pertama. So sekarang awak jumlahkan dulu murid semua ni. Awak akan dapat 80. So kalau kuartil pertama 1/4. Okey, kuartil ketiga 3/4. Jadi kalau 1/4 awak dapat dengan 80, awak akan dapat 20. 3/4 awak dapat dengan 80, awak akan dapat 60. Sekarang kita cari 20 ni duduk kat mana dengan 60 ni duduk kat mana. So mudah jawab macam tu. Sekarang awak tengok 10 tambah dengan 15, awak akan dapat 25 kan? Of course lah, jadi kuartil pertama duduk kat nombor 13. Umur 13. Kemudian 3/4 adalah 60. Tengok di sini pula. 60 dekat mana? Semua 80 kan? Ni 15 dengan 5 dah 20. Jadi 60 ni akan duduk di mana? Akan duduk di 15. Bila masuk sini dah lebih dah, dia akan duduk di sini dah. Jadi kita nak cari, kita julat dia ambil 15 tolak 13 je. Tu dapat 2. Senang je. Dia cara paling mudah. Awak ambil 20, awak tengok 20 dekat mana? Ambil 60, 60 duduk kat mana? Boleh? Boleh tak ni? Faham tak? Boleh cikgu. Cikgu memang, mungkin cikgu laju sikit ni sebab cikgu kalau boleh nak bagi kamu dapat semualah. Dah lebih, dah pukul 5 dah. Okey, tak apa, cikgu tambah sikit masalah. Okey, pendapatan aktif dan pendapatan pasif. Ini tingkatan 5 punya kan? Pengurusan kewangan yang bab terakhir lah. Pendapatan aktif, pendapatan pasif Cik Mimi masing-masing. Pendapatan aktif dia 3,250. Pendapatan pasif dia 1,860. Kemudian perbelanjaan tetap dia 2,820. Perbelanjaan tak tetap 950. Okey. Kemudian ini bulan pertama. Bulan kedua
pendapatan aktif dia kekal. Tapi pendapatan pasif dia berkurang 20%. Jadi 1860 ni awak darab dengan 20%. Awak akan dapat yang ni. Cikgu dah kira siap-siap. 20% berkurang. Jadi awak darab dengan 20%. Okey. Kemudian pendapatan tetap dan tak tetapnya masing-masing meningkat. So kita tambah. Tambah 320. Kemudian yang 950 awak tambah 400. Okey. Lepas tu kedua-dua pendapatan ni awak tambah. Kemudian awak tolak dengan perbelanjaan tetap tu. So awak akan dapat jawapan dia 248. Awak buat macam tu. Okey. Kita nak dapat dia punya aliran tunai. Kita ambil jumlah pendapatan. Kita tolak dengan jumlah perbelanjaan. So dapat aliran tunai dia. Kalau aliran tunai dia positif, maka dia eloklah dia belanja yang berhemah. Tapi kalau dia pendapatan aliran tunai negatif, so dia tidak membelanjakan belanja. Dia dikatakan perbelanjaan tak berhemah lah. So awak buat macam tu ya. Tambah, tolak dengan perbelanjaan. Okey, so 29. Okey. So yang ni lah. Lagi sekali kita jumpa perkataan tidak. Lagi sekali jumpa perkataan tidak. Manakah antara kesan linear berikut tidak memuaskan? Okey, tinggal satu. X. Yang ni Y tolak X sama dengan 4 bawah. Bawah kecil. Okey, bawah kecil. So, yang ni betul. Nampak? Ada betul kecil. Yang ni lorek di atas besar. So dia garis putus-putus. Dia tak ada sama dengan. So betul. Kemudian yang ni Y sama dengan 3. Lorek di bawah. Bawah kecil. Okay, bawah kecil. So ini betul. So jawapan dia yang salah adalah A lah. Okay. 30. Soalan ubahan. Soalan ubahan. Okay. Kotak M dan kotak N. Ini soalan kebarangkalian. Soalan kebarangkalian. Kotak M dan kotak N masing-masing menggunakan kad berlabel nombor 1, 3, 6, 9. Kemudian yang N pula X, Y, Z. So nak cari jumlah semua kesudahan awak darab je. 1, 2, 3, 4 darab dengan 3. So awak akan dapat 12. Okay. Apa yang dia nak? Dia kata scraping kad diberi Sarawak daripada setiap kotak. Hitung kebarangkalian mendapat faktor 9. Faktor 9 adalah nombor 1. Okay. Faktor 9 nombor 1, nombor 3, nombor 9. So dia ada 3. Okay. 3 dia nak dengan X kan? Dan, perkataan dan. Jadi 1X, 3X, 9X. So ada 3. Jadi 3 per 12. 3 per 12 dapatlah 1 per 4. Okey kan ni? Faham kan ni? Semua senyap ya? Cikgu ni faham? Faham cikgu. Okay, good. Sikit-sikit. Yang mana sikit-sikit? Yang soalan kebarangkalian. Oh yang ni ya? Okey cikgu ulang. Cikgu ulang ya. Tak apa ni cikgu buat ringkas je. Cikgu buat lagi sekali ya. Okey. Kotak M dan kotak N. Kotak M ada nombor 1, nombor 3, nombor 6, nombor 9. Kotak N, X, Y, Z. So sekarang dia ambil satu daripada kotak M, satu daripada kotak N. Jadi satu, cikgu buat siap-siap macam ni. X, Y, Z jadi 1X, 1Y, 1Z macam tu. Sama juga yang 3X, 3Y, 3Z. Sama dengan 6 pula. 6X, 6X, 6Y, 6Z. 9 bersama. 9X, 9Y, 9Z. Soalan dia nak 9 dan X. Faktor bagi 9. Faktor bagi 9 maksudnya yang boleh dibahagi dengan 9.
Nombor 1, 3, 6, 9 yang boleh dibahagi dengan 9 adalah nombor 1, nombor 3, nombor 9. So dia ada berapa? Dia ada 3. 3 maksudnya 1 per X, 3 per X, 9 per X. 3X sebab dia nak dan kan? 1 dan X, 3 dan X, 9 dan X. So dia ada 3. Jadi 3 semua sekali dia akan ada 12. Macam mana dapat 12? Darab sahaja. 1, 2, 3, 4. 4M. Darab dengan had dalam N tu 3. 4 darab 3 awak akan dapat 12. So dapatlah 3 per 12. Bila mudahkan 3 per 12 dapat 1 per 4. Faham tak Ustazah ni? Faham cikgu. Okey, yang ni baru ubahan. Okey, tak apa sempat. 10 soalan yang laju cikgu. Cikgu akan habiskan 40 soalan ni. InsyaAllah. Okey, ini soalan ubahan. Jadual 31 menunjukkan dua set nilai pemilik ubah X, Y dan Z yang memuaskan. Okey, ini ubahan secara langsung. Y berubah secara langsung X dan Z. Apa-apa ubahan mesti ada pemalar kan? Awak kena letak K. So Y sama dengan K X Z. Memang mesti ada K. K, dapatkan K, gantikan yang pertama tu. Bubuh X 6, bubuh Y 36, bubuh Z 9. Macam tu. Gantikan saja. So maka awak akan dapat K 3 per 6 per 5 per 4. Ini dapat K. K 2 per 3. Bila dapat K 2 per 3, kita masukkan dalam kita punya ubahan tadi. Okey. Kita kan tadi dapat Y sama dengan K X Z. K dapat 2 per 3 di Y sama dengan 2 per 3 X Z. Sekarang nak cari M. M ni Y. Gantikan M. 2 per 3. X dia 4. Darab dengan 12. Tekan kalkulator saja. So kan dapat 32 M. Boleh tak? Bolehkah? Boleh cikgu. Boleh. Okey. So 32. Cikgu laju sikit. Kau tak faham abang sebab cikgu nak habiskan 40 soalan ni. Okey, diberi Y berubah secara songsang dengan kuasa 2X. Okay, Y berubah secara songsang. Bila kata secara songsang, awak automatik per. 1 per. Okay, itu ingat. Songsang 1 per. Jadi Y berubah secara songsang kuasa 2X. Kuasa 2X. Okay, ini kita punya ubahan kita. Dia bagi Y sama dengan 3 apabila X 4. Kenapa dia bagi? Dia suruh kita cari pemalar K ni. Okay, jadi Y sama dengan K per X kuasa 2 macam tu. Jadi Y awak gantikan dengan 3. X ni 4. 4 kuasa 2 awak akan dapat 16. Awak dapat macam ni. So nak cari K jawab silang. So K 48. Dapat 48 masukkan balik dalam ni. K tadi ni ganti dengan 48. So dapatlah dia punya persamaan dia. Okay, 33. Okay, soalan 33, soalan metrik mudah saja. Kita cari satu dulu. So ini adalah baris laju. Okay, baris laju. Ingat tu. Baris laju. Ya, saya buat. Okay, baris laju. Jadi negatif 2 darab dengan 6, 3 darab dengan kosong. Negatif 2 darab dengan 6, negatif 12 kena tambah. Nampak cikgu buat baris laju tu maksudnya cikgu kena tambah. 3 darab dengan kosong, kosong. So, nombor yang pertama mesti dapat 12. Kita cari yang mana dapat 12. A, 18. So, A salah. B, okay betul. C, betul. D salah. So, ada dua pilihan, B atau C. Kita cari nombor kedua. Kita cari nombor kedua dulu. Tak payah darat semua tau. Kita buat pilihan macam ni. Cari nombor kedua pula. Okay, sama lagi sekali. Baris lajur. Negatif 2 darat dengan 7. Negatif 14. Tambah 3 darat dengan negatif 1. Negatif 3.
So negatif 14 tambah negatif 17. So yang mana? Jawapan dia adalah B. Cikgu cari 2 saja. Cikgu tak siap semua. Kita tengok pilihan jawapan. Bila objektif senang. Kita tengok yang mana dulu. Bukannya buang. Kemudian cari yang tinggal. Okey, habis 34. Danny menjual 2 model peti sejuk P dan Q. Dia menjual 15 buah peti sejuk dengan harga 15,300. Harga unit peti sejuk adalah P dan model Q. Harga unit peti sejuk model P dan model Q ialah 1,200 dengan 9,000. Cari bilangan Q. Okay, now ini kita buat matrix. Okay, susun dulu. P berapa banyak peti sejuk? 15. Jadi P tambah Q 15. Harga dia pula model P 1,200, so 1,200 P. Q 900, 900 Q. So sama dengan 15,300. So tekan kalkulator EQN. Okay, tekan kalkulator je. EQN. Sebenarnya 9. Tekan EQN. Anun 2, ditanya A1, B1, C1. Lepas tu awak tekan kalkulator, awak akan dapat 9. Okay tekan kalkulator je. Boleh Boleh cikgu. Okay, good. 35. Nini mempunyai polisi insurans perubatan utama dengan peruntukan deductible. Deductible ni apa dia? Ditanggung Wang. sendiri ya? Okay. Dengan fasa penyertaan patusan co-insurans. Co-insurans, insurans bayar sikit, kita bayar sikit. So dia ambil 75-25. Maksudnya 75 insurans bayar 75. Nini bayar 25. Ni. Okay. So dia punya perbelanjaan dia 36,000. Soalan dia, hitungkan berapa banyak kos yang Nini kena tanggung. Mula-mula 36,000 awak tolak dulu dengan deductible. Deductible tu dah tolak siap-siap dah 500. Okay, yang itu yang Nini kena bayar sendiri. Lepas tolak dengan 500, baki yang 35,500 dibahagi 2 pula. Insurans 75%, Nini 25%. Jadi kita ambil dulu yang insurans bayar 75%, maksudnya 26,600 ni insurans tanggung. Baki tu Nini kena bayar sendiri. Okay, baki yang Nini kena bayar sendiri, tambah balik dengan 500 tu. Macam tu. Okay? Boleh Boleh tak? Nak tanya? Sila bertanya. Tak mau tanya, cikgu teruskan. Deductible, berapa banyak kos dia yang kita kos perubatan ke apa, deductible tu masa kena tolak siap-siap. Ditolak 500 yang ni, okey tolak. So baki 35,500 ni kena bayar 25%. Sekarang ni soalan dia berapa banyak Nini yang Nini dia awak ambil 25%. Ya. 25%. Bila cikgu tekan kalkulator, awak pun tekan kalkulator. Padarat dengan berapa yang baki tadi? 35,500. Awak akan dapat berapa? Dapat berapa? 25%. Siapa tekan kalkulator dapat berapa? 25% darab dengan 35,500. Berapa? 8875. Okey, 8875. Itu Nini kena bayar. Tambah dengan deductible balik. Ya, tambah balik dengan tebal 500. So dapat 375. dapat 9,375. Okey ya. 25% Nini yang tanggung tu awak darat dengan kos. Kos tu yang dia ditolak dengan 500 tu. Lepas tu lagi tambah balik 500 tu. Okey. So 36 ni tak lampau pula ni. Okey, so ini pergi kedai makan, ada servis perkhidmatan. Berapa banyak kena bayar. Okey.
So dia makan apa? Dia makan nasi goreng RM8, dia makan ayam 2 ketul, seketul RM5, so RM10. So ayam kopi RM3, jumlah RM21 ni kamu kena kali dengan kos perkhidmatan 6% tu. Okay, jadi 21 awak dapat dengan 6%. Awak akan dapat RM1.26 tu kos perkhidmatan, cukai perkhidmatan. Tambah balik dengan harga yang kamu makan tadi. So ini yang kita kena bayar. Okay? Boleh? Boleh cikgu. Okay, ini senang soalan 37. Yang mana bukan terselasi. Terselasi tu maksudnya semua corak sama. Okay, dia mesti sama. Okay, yang ni nampak? Yang ni semua sama. Yang ni sama, yang ni sama. Yang ni tak. Sebab dia ada satu part segi tengah-tengah ni. So ini bukan terselasi. Okay, so 38. Oh, ini soalan ni panjang sikit. Soalan ni panjang sikit. Tak apa, cikgu cakap je kamu. Ini soalan kertas 2 mesti ada ni. Cari sisi hampir awal. Kertas 2 mesti ada. Soalan ni memang perlu masa awak yang panjang sebab dia bukan tanya satu, dia tanya banyak. Dia tanya min, dia tanya julat, dia tanya kuartil, dia tanya sisi hampir awal. Kamu kena kira satu-satu sebab nak cari yang mana bukan, yang mana palsu. Okay, bukan dia tanya satu, cari sampai awal, tak. Dia tanya min, dia tanya julat, dia tanya kuartil, dia sampai awal. Kita nak cari yang mana salah. So step by step lah kamu kena buat. Okay, mula nak cari min. Cari min, macam nak cari min? Titik tengah darab dengan frekuensi. So ini cikgu dah darab ni. Cari titik tengah macam mana? Ambil julat ni 0.5 tambah dengan 0.9 bahagi 2. So ini titik tengah yang cikgu dah dapat. 0.7, 1.2, 1.7, 2.2, 2.7. Okay, so Fx maksudnya frekuensi darab dengan titik tengah. Yang ni dapat ni 4.2, 19.2, 54.4, 35.2. So tambah semua. Okay, tambah semua. Bahagi dengan 80. So dapat min 175. Okey, betul. Jadi A ni betul. Min 1.75. Okay, sekarang nak cari julat. Julat pula awak ambil titik tengah yang paling tinggi 2.7 tolak dengan titik tengah yang rendah tadi 0.7. Jadi 2.7 tolak 0 dapat 2. So betul, julat 2 jam. Okey. Then kuartil ketiga. Kuartil ketiga maksudnya kita buat kekerapan longgokan. So kita tambah. Kita tambah-tambah so kita dapat macam ni kan. Kuartil ketiga iaitu 3/4. Bila awak tekan 3/4 daripada 80, okey. Kuartil ketiga 3/4 daripada 80, awak akan dapat 60 kan? So 60 ni duduk di mana? Okay, 60 duduk di mana? Duduk di bahagian mana? So di sinilah. Kan? Sebab sini dah 70 dah. So dia ada antara 1.5 dengan 1.9. So jawapan dia 1.7. So betul. Sekarang dia tanya sisi hampir awal pula dah. Sisi hampir awal maksudnya Fx kuasa 2. So X ni awak kena kuasa 2 kan? 0.7 ni, X ni titik tengah. 0.7 awak kuasa 2. So awak darab balik dengan 6. Okay. 0.7 kuasa 2 darab dengan 6. Ini cikgu dapat ni 2.94. 1.2 kuasa 2 darab dengan 16. 1.7 kuasa 2 darab dengan 32. Ni semua cikgu dah dapatkan dah ni. Lepas tu kita jumlahkan. Kita jumlah, kita bahagi dengan jumlah frekuensi. So dapat 3.36. Bila dapat 3.36, kita ambil min yang kita dapat tadi, kita kuasa 2 kan. Ni cikgu dah buat sini dah rumus dia. Okey, bila dapat kita punca kuasa 2. So dapatlah sisi hampir awal 0.05. So betul. So dia kata yang mana palsu? Yang mana palsu? Jawapan dia C lah palsu. Sebab apa jadi palsu?
Sepatutnya tadi berapa? Semua senyap ni. Faham ke tak cikgu cakap kalau? Faham tak ni? Faham tak? Sekejap kamu tengok. Ada soalan tak ni? Semua sunyi sepi tak apa. Okey, ini soalan 39. Yang ni soalan ni memang panjang. Awak kena buat satu-satu ya. Memang awak kena buat satu-satu. Kena buat satu-satu nak cari. Tadi dia, yang salah tu 1.7 tu sebab apa? Awak cari tadi. Cikgu kata tadi 34 per 60. 60 tu duduk kawasan mana? 60 duduk di mana? Okey, 60 duduk kat mana? Dia kata 1.7. Betul ke 1.7 60? Ni yang cikgu buat jumlah antara kuartil ni. Apa? Cikgu buat kepanlonggokan ni. Kamu kena cari sini jumlah antara kuartil ketiga ni berapa? 60. 60 tu duduk kat mana? Dia duduk di antara mana? Duduk di antara 54 dengan 70 ni. Dia duduk tengah-tengah ni. Dia tak akan dapat 1.7. Jadi dia duduk di antara 1.7 dengan 2.2. Tu jumlah antara kuartil. Sebab dia 60. Kuartil ketiga kita dapat 60. 60 dia akan berada di sini. Dia tak akan berada 1.7, dia tak akan berada 2.2. Dia berada di antara 1.7 dengan 2.2. Okey, 39. Hitung sudut yang disangkut oleh jam minit. Okey. Bila diputarkan daripada nombor 3 ke nombor 10. So sini dah. Berapa sudut dia? Ni mudah saja. 90 atau 50 lah. Okey, last. Last soalan terakhir. Soalan terakhir. 1.5 jam jugalah. Okey. Soalan yang terakhir. PT dengan RS sama panjang. PT, RS sama panjang. PT, RS sama panjang ni 12. Okey, so cari tan. PTS, tan. Tan sudut kedua. Sukuan kedua. Tan sukuan kedua. Kita dah ingat SSTK. Bila tan sukuan kedua, tan adalah negatif. So negatif, yang ni bukan dua-dua. So sama ada yang ni. Kita tengok. Cari yang kat sini. Ni panjang ni berapa ni? Panjang TR berapa? Macam mana nak cari panjang TR? Kita buat teorem Pythagoras. So 8 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. So 8 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. So awak akan dapat 289. Punca kuasa 2, 289 awak dapat 17. So panjang ni 17, ada 12 ni. So ni 5. Jadi tan dekat sini, tan setentang sebelah. Opposite, adjacent. So 12 per 5. So negatif 12 per 5. Okey, selesai 40 soalan cikgu dah bincang dengan kamu. So terima kasihlah banyak-banyak kepada yang join. Semoga kamu dapat menjawab soalan dengan baik. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.